Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya dalam siri yang kedua, Sembang Petang. Hari ni kita nak sembang, sepatutnya saya nak buat sembang-sembang hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, tapi dia bergantung pada tetamu lah. Bila kita punya tetamu ada kelapangan hari tertentu, kita buatlah hari yang dia berkelapangan. So kali ni tetamu kita, saudara Yusni Yusof, dia berkelapangan pada hari ini. Jadi petang inilah kita berbincang dengan dia tentang buku. Tetamu yang akan kita berbual petang ni, sembang-sembang ni, memang yang saya dah kenal lah, senior saya, juga mentor saya lah dalam penulisan, dalam bidang training latihan kan. Jadi saya memperkenalkan kepada semua saudara Yusni Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhail kerana sudi panggil saya untuk isi slot petang ni. Apa khabar Bang? Sihat eh? Baik, Alhamdulillah. Macam mana sepanjang PKP, banyak aktiviti dibuat ke? Itulah ganjil juga sebab rasa macam ada benda-benda pun saya tak sempat nak buat kan. Ada aktiviti lah, ada aktiviti sampai benda-benda yang saya plan nak buat pun ada yang tak sempat siap lagi. Maknanya adalah berjaya diisi dengan aktiviti yang produktif lah dan juga yang tak produktif. Biasa tu Apa nama kepada semua yang mungkin kali pertama kenal Yusni Yusof kan, saya perkenalkan sikit lah. Tapi lepas ni saya nak minta Abang Yusni, saya dah biasa panggil dia Abang Yusni, jadi kita panggil sebagai Abang Yusni. Tuan-tuan yang dengar ni tak terpulang lah nak panggil apa. Mungkin ada kawan-kawan yang tengok juga kan. Abang Yusni ni dulu saya kenal sebagai seorang pemikir kan, waktu kat UIA dulu. Pemikir yang dalam masa yang sama dia ni suka muzik kan. So dia duk main muzik waktu dalam majlis-majlis ilmu sebagai satu hiburan santai lah. Tapi biasanya lagu-lagu dia tu lagu yang bermesej lah. So daripada situ saya duk ikut dia, kemudian selalu jumpa. Sampailah satu hari tu duk bersembang kat kedai. Lepas tu Abang Yusni sebut pada saya, tahu tak cara membaca buku yang betul macam mana? Saya kata ada cara dia juga Ingatkan duk baca macam tu je sebab kita dah boleh baca kan. Oh, tapi lepas pada tu dah dikenalkan, jadi barulah kita tahu. Jadi bila saya teringat benda tu minggu lepas, saya rasa saya nak jemput lah Abang Yusni untuk cerita sikit tentang membaca ni. Sebab tahun ni pun tahun apa, Kuala Lumpur bandar membaca kan, bandar buku bandar buku bandar sedunia buku kan, book capital, book capital World Book Capital 2020. UNESCO. Jadi kita kena banyak membaca bawah UNESCO. Dan kena pula kita dalam keadaan PKP sekarang, mungkin inilah peluang paling baik untuk kita banyakkan membaca kan. Jadi sementara itu saya nak minta lah Abang Yusni tolong perkenalkan diri sikit kepada siapa yang belum kenal, mungkin boleh berkenalan kan. Okay, terima kasih saudara Suhail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertamanya terima kasih saudara Suhail yang sekali lagi kerana mengundang saya ke sesi sembang santai kita pada petang ini. Jadi untuk mereka yang dah kenal saya, kita dapat berjumpa lah dalam sesi ini pada waktu ni. Mungkin yang belum kenal dan ingin berkenalan dengan saya memperkenalkan diri saya secara ringkas. Nama saya Yusni Yusof. Saya adalah seorang jurulatih bertauliah dan sepenuh masa. Dan saya juga adalah seorang penulis. Saya ada menghasilkan beberapa bentuk penulisan dan juga menjual buku-buku saya dalam format e-book di portal Google Play Books, eCentral dan lain-lain lagi lah. Berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini pun, sebenarnya membaca ni adalah satu passion ataupun minat saya semenjak saya daripada kecil lagi. Mungkin saya dapat amalan dan juga minat ni daripada keluarga saya sendiri, daripada kakak, daripada abang, daripada ayah, arwah ayah saya. Sebagai contoh, arwah ayah saya ni sepanjang seingat saya lah, saya tak nampak sangat dia ni banyak membaca.
tetapi kat rumah saya ni memang banyak dia beli buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedia. Dia memang lambatkan di rumah lah. Yang sampai hari ni pun saya tak habis baca. Jadi di situ ada satu dia dah meletakkan, memudahkan anak-anak dia untuk membaca bahan-bahan yang berkualiti lah. Dan saya ingat lagi saya masih ingat lagi secara jelas mungkin masa umur saya 8 tahun ke 9 tahun, saya boleh menghabiskan masa 3 ke 4 jam membaca buku cerita. Zaman saya tu tahun mungkin awal 90-an lah. Buku-buku cerita yang banyak pada tu dia inspired by buku Hardy Boys. Hardy Boys. Dulu Hardy Boys ni kisah dua beradik. Dia macam penyiasatan lah. Dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Saya banyak membaca buku-buku novel macam tu lah. Saya boleh baca 3-4 jam tanpa bergerak pun. Dan kadang-kadang saya tengok anak-anak saya yang zaman sekarang ni yang banyak distracted dengan gadget ni apa semua, memang nampak sedikit sebanyak perbezaan yang sangat jelas lah. Memang minat membaca tu daripada kecil lagi lah minat membaca saya ada pendedahan lah. Saya pun tak kata benda tu minat, tetapi bila saya baca buku tu, saya boleh membaca 2-3 jam, tak buat benda lain lah. Saya duduk tercorok kat belakang kursi, saya baca, golek, lentang semua kan. Tak kacau orang lah. Dan ini yang dekat dalam skrin ni buku-buku hasil tulisan ya? Ya, hasil tulisan lah. Ada orang banyak lah. Saya rasa kat situ berapa 12 ada kot. Dekat lebih. 12 lah kot, lebih kurang. 12. Ada yang boleh dimuat turun secara percuma, ada yang perlu dibeli. Terpulanglah kepada pembaca-pembaca, tapi nak membaca e-book Google Play ni kena ada akaun Google lah, and then kena muat turun dia punya Google Play Books tu apps tu dekat kita punya telefon pintar tu. Kemudian buat carian Yusni Yusof Yes, betul. Okey. Ni ada Abang Azwan Effendi. Datuk apa dia tulis kat situ? Datuk pecah rahsia Datuk. Okey bang, hari ni kita tu masuklah tentang mungkin persoalan yang pertama tu tentang betul ke ada cara membaca yang sepatutnya kita tahulah. Dalam membaca ni dia bukan main redah baca je ke, sebab kita dah boleh baca kan. Okey. Baik, ini is a good question. Sebenarnya ini adalah antara benda yang saya selalu sembang dengan orang pun pasal skill dan juga kemahiran membaca ni. Malah saya juga mengalu-ngalukan pihak-pihak sekolah untuk menjemput saya untuk memberi sedikit pendedahan tentang skill ataupun kemahiran baca ni. Memang tak dinafikan lah kalau macam saudara Suhail sendiri umur dah habis melalui sekolah menengah, universiti dan bekerja semua, kita tak rasa ada ke skill membaca ni. Tapi sebenarnya memang kalau diikutkan tu ada teknik-teknik, ada pendekatan yang kita boleh amalkan lah untuk membolehkan kita membaca dengan lebih baik. Bahan bacaan yang kita baca tu kita dapat hadam dengan lebih efisien berbanding dengan kita ambil buku pada terus baca kan. Sebenarnya memang benda ni pun mungkin boleh dikatakan sebagai satu benda yang taken for granted lah. Sebab bila kita kenal huruf aja, kita membaca dan kita tak rasa kita perlu ada satu skill ataupun kemahiran-kemahiran tertentu yang kita boleh apply untuk kita membaca dengan lebih baik kan. Jadi sebagai contoh saya nak share sikit lah. Saya rasa dalam banyak-banyak buku yang saya jumpa ni, buku ni antara buku yang paling bagus untuk mengajar tentang kaedah membaca. Saya angkat ni, saya share ni. How to Read a Book by Mortimer J. Adler dan siapa lagi seorang nama dia? Charles Van Doren. Dalam buku ni, saya angkat sikit lagi, saya tunjuk. Dia ada kupas tentang beberapa pendekatan dan juga teknik yang kita boleh amalkan untuk membolehkan kita membaca dengan lebih baik. Sebagai contoh, bila kita ambil sesebuah buku sebelum kita baca kan, selalunya kita akan terus buka, kita akan terus baca. Tapi kalau macam ikut tips ataupun teknik yang diajarkan oleh Mortimer J. Adler ni, dia mengajar kita supaya bila kita ambil buku tu, kita boleh buat beberapa pendekatan seperti kita
first kali kita kena kenal pasti buku ni dia tergolong dalam kategori apa. Ini maksudnya kita bercakap dengan diri kita sendirilah. Buku ni buku fakta ke, buku fiction ke, kan? And then tanpa kita baca lagi ke waktu kita kena baca sinopsis dulu ke macam mana? Boleh lah, maksudnya bila kita ambil tu kita tengok tajuk, kita tengok cover dia, kita baca buku tu dekat belakang kan. So kita dah kena ada sedikit mind setting lah. Oh, aku sekarang ni nak membaca sebuah buku non-fiction lah sebagai contoh kan. Buku tentang how to read book, bagaimana hendak membaca buku. Dia macam satu yang orang kata bukan paradox, tapi ada setengah orang dia kelakar lah pegang buku yang mengajar tentang macam mana nak baca buku kan. Dah pegang buku sudah tentu kita tahu baca buku, tapi buku yang mengajar tentang cara nak baca buku. So bila kita tengok tajuk ni, kita pun dah dapat sedikit gambaran apa yang kita boleh dapat dan apa yang perlu kita dapat daripada buku yang kita baca ni. Itu sebagai first step lah. Kemudian dia juga ada ajar, dia panggil inspectional reading. Kita buka cover buku tu, kita tengok dia punya sebagai contoh isi kandungan kan. Isi kandungan buku tu, tengok apa yang telah disusun di dalam buku itu oleh penulis. Kita tengok tajuk-tajuk bab-bab yang diceritakan tu untuk memberikan sedikit panduan ataupun guidance tentang konten yang kita nak jumpa dalam buku ni. And then dia juga ada ajar, bagus juga kalau kita tengok dia punya bahagian index. Index ni kalau kita tengok dekat bahagian buku yang buku fakta ni, dia ada sediakan index di mana topik-topik ataupun konten-konten tertentu yang ada kata nama khusus dan sebagainya disusun, memudahkan pembaca untuk mengetahui apakah kandungan yang ada dalam buku ni dan di mana dia boleh jumpa kandungan benda tu dalam buku ni kan. Kalau kita buat sambung belajar di peringkat postgraduate, benda ni sangat membantu sebab bila kita ambil buku, kita nak cari konten yang boleh membantu kita dalam penulisan esei, kita boleh jumpa dekat sini kan. Dan dia juga ajar untuk kita, ni saya cerita secara ringkas lah. Dia ajar kita baca sikit setengah bab ni, setengah bab ini, setengah bab itu untuk kita tahu sedikit apa sebenarnya yang terkandung di dalam buku ni lah. Dan sebenarnya ilmu ni sangat penting bila kita nak membeli buku. Contoh bila kita pergi ke kedai buku kan, ada setengah kedai buku ni dia balut buku dia. Sebenarnya tak ramai orang yang berani ambil buku yang dia nak beli tu, dia pergi ke kaunter, dia kata, "Cik, boleh tak saya tolong buka plastik ni sebab saya nak tengok konten tu." Sebenarnya itu hak you untuk you tengok. Sebab you nak beli, you kena tahu apa benda yang you nak beli. Sebab ada juga kadang kita beli, kita tak buka buku, kita berandaian yang konten tertentu tu ada di dalam buku kita. Bila kita beli, kita kecewa. Tengok tak ada pun. Jadi kita boleh pergi ke kaunter tu, kita minta dia buka, and then masa tu lah kita baca 2-3 bab, kita tengok konten dia. So kita tahu buku yang kita nak baca ni apa dia punya kandungan dia. Jadi macam kalau kata kita pergi kedai buku, kita boleh ikut cara macam tadi lah. Kita tengok tajuk, biasa kita tengok tajuk kita dah tahu dah, boleh agak dah kan topik tentang apa. Kemudian baca kandungan dia, lepas tu kita tengok indeks dia macam tadi tu. Lepas tu kita selak lah mana-mana bab, baca sepintas lalu lah. Betul. Mana cara sekarang tu ni, kita dah boleh dapat dia punya gist lah buku tu. Betul. Kita tahu apa kandungan yang kita boleh jumpa, yang kita patut jumpa, dan kandungan yang kita boleh gunakan lah daripada kita membaca buku tu. Dan sekarang ni pun lagi bagus kalau kita rajin lagi kan. Contoh bila kita nak membeli buku yang ada menyimpang sikit lah, kita kadang-kadang kita boleh Google kita type nama buku tu, kita tengok apa orang punya komen, apa dia punya maklum balas terhadap buku yang kita nak beli tu lah. Itu boleh membantu kita juga untuk kita membeli buku tu lah. Jadi dia lebih kepada, teknik ni lebih kepada sebelum kita mulakan membaca. Maknanya kan macam mana kita nak dapat, macam abang kata, untuk menambahkan lagi rasa seronoknya membaca lah kan. Yes, betul. Masa kita dah beli pun tak apa, kita boleh guna juga. Just untuk kita kena ada mind setting lah. Bila kita nak baca buku ni, kita tak boleh pergi membaca satu buku tu. Tak bagus untuk membaca buku dengan keadaan minda kita tu kosong. So kita kena latih diri kita bila kita nak baca buku tu, kena ada sedikit konten yang ada pada diri kita sendiri untuk kita bertemu atau kita jumpa dengan apa yang nak
disampaikan oleh penulis tu, itu baru kita boleh, orang kata active reading lah. Sama ada kita selepas tu boleh bersetuju atau tak dengan apa yang kita baca tu. Dia macam orang nak pergi kelas, macam dulu kita sekolah, cikgu suruh baca dulu bab yang akan kita belajar besok tu. Betul. Maknanya dia supaya kita ada gambaran dulu lah. Betul. Yes. Barulah kita pergi tu, kita tak blur, kita dah ada something. Dan sebab kadang-kadang maklumat dan fakta ni dia bertaburan dalam kepala otak kita ni. Kita tak tahu nak susun macam mana kan. So bila kita dah ada sedikit mind setting tu, dia boleh membantu kita buat link lah dengan fakta-fakta yang kita dah sedia tahu dengan benda-benda baru yang kita jumpa. Okey. Jadi kalau tu tadi lebih kepada macam sebelum kita baca kan. Jadi sekarang ni kalau kata kita dah beli kita dah ikut cara tu. Sekarang kita nak mula baca, macam mana pula cara dia? Boleh amalkan balik yang macam saya cakap, tengok dia punya tajuk apa semua kan, tengok dia punya susunan bab, baca dia indeks. Semua tu bila kita membaca tu, tak ada masalah, kita baca macam biasa. Kalau perlu buat nota untuk membantu pemahaman kita boleh buat nota, kan? Buat nota visual ke apa, supaya kita punya pemikiran, kita punya pembacaan tu sentiasa kita ingatlah konten yang kita baca kan. Tandakan buku dan sebagainya. Tapi yang bab yang paling penting ni bila disebut oleh Mortimer Adler ni, selepas kita habis daripada baca tu, nak memastikan benda yang kita baca tu benar-benar boleh mendatangkan manfaat kepada kita ni. Sekejap saya kena refer sikit dia punya. Dia ada 4 benda yang kita boleh contoh okay, saya share sikit lah, sebab actually buku ini agak berat konten dia. Tinggi sikit. Saya ada cuba simplifykan sikit. Antara benda saya kena membaca nota saya minta maaf Okey, antara benda yang semasa kita membaca tu untuk menambahkan lagi pemahaman kita terhadap buku yang kita baca tu, kita kena kenal pasti dan rumuskan secara ringkas apakah isu yang dibincangkan di dalam buku tu. Dan kemudian kita juga tengok bagaimana penulis menstrukturkan buku tu, macam mana dia susunkan bab-bab tu, sebab selalunya penulis dia akan menyusunkan bab tu mengikut argumen dan juga kepentingan hujah-hujah dia tu. Mungkin daripada bab-bab awal tu dia mencerita secara ringkas, bab pertengahan secara berat tentang apa yang dia nak share tu, dan bab akhir tu dia akan cuba buat kesimpulan lah. Dan Mortimer Adler juga ajar kita supaya kita kenal pasti perkataan-perkataan penting yang kita jumpa, dia punya keywords di dalam buku yang kita baca. Sebab kadang-kadang keywords ni yang akan summarize the whole paragraph tu sebenarnya apa. Kata-kata penting lah. Kita kena kenal pasti, kemudian kita kenal pasti apa ayat-ayat penting, kenal pasti perenggan-perenggan di dalam buku. Sebenarnya kadang-kadang di dalam 1-2, kalau siapa baca buku non-fiction lah, buku orang kata buku fakta ni semua kan, kadang-kadang dia punya muka surat satu bab tu sampai 20 bab. Tapi yang betul-betul gist dia tu mungkin dalam 3 muka surat saja. Yang lain tu dia banyak bagi ujahan, dia banyak bagi contoh yang kadang-kadang untuk support dia punya argument tu saja. So kita kena kenal pasti perenggan-perenggan mana yang sebenarnya betul-betul memberikan input terhadap konten tu. Lepas tu yang lebih penting ni, saya nak tambah sikit. Ini antara benda ni memang kita pun jarang buat, tetapi bolehlah kalau kita nak buat supaya pembacaan kita tu, bila kita membaca suatu buku tu, kita menjadi lebih bermanfaat. Ada mengajarkan 4 perkara. Bila kita dah habis membaca sebuah buku tu, kita kena cuba bertanya 4 perkara ni kepada diri kita. Selepas kita habis baca buku tu, adakah penulis itu memiliki ilmu yang betul dan secukupnya untuk cerita apa yang dia nak cerita dalam buku tu? Kan, ilmu dia ni lengkap tak? Mungkin kalau berdasarkan pengetahuan kita sendiri ada pengetahuan terhadap subjek tu, kita tengok ada benda yang dia cerita tu mungkin tidak lengkap disebabkan ada ilmu yang dia tak masukkan sekali di dalam perbincangan dia tu. Itu pertama. Kemudian adakah apa yang ditulis, ini yang pertama tadi. Yang kedua ni, adakah apa yang dibincangkan oleh penulis itu berdasarkan pengetahuan yang tidak betul
atau tidak benar, misinform oleh penulis. So bila kita ada dua elemen ni tadi, kita akan lebih kritikal terhadap kandungan buku tu tadi kan. Dan kemudian kita juga boleh analyse sama ada adakah pandangan penulis ini adalah pandangan yang tidak logik ataupun illogical dan ada kesilapan ataupun kecelaruan di dalam cara dia menulis buku tu. Dan yang kita juga boleh mengenal pasti sama ada adakah analisis yang cuba ditulis oleh, yang cuba disampaikan oleh penulis itu di dalam buku itu adalah tidak lengkap. Jadi kalau kita cuba apply keempat-empat elemen ataupun soalan ini, kita boleh membaca dengan lebih kritikal lah. Kita boleh bersetuju ataupun kita tidak bersetuju dengan apa yang penulis tu cuba sampaikan di dalam buku tu. Dan kalau ini berlaku, barulah kita punya pembacaan tu dia ada, orang kata apa, ada weight lah, ada manfaat yang lebih tinggi daripada kita membaca dengan fikiran yang kosong lah. Jadi kalau dari segi nampak macam dari segi macam apa panggil pembacaan dewasa lah ini sesuai. Sekarang ni saya ingat ada ramai juga yang mungkin tengok ni mikirkan tentang anak-anak. Adakah anak-anak pun kita perlu terapkan kaedah yang sama? Maknanya sebelum baca dia kena tahu ini semua kan? Okey. Ni pada pandangan saya lah ya. Saya pandangan saya sebenarnya anak-anak ni, kalau tengok anak-anak pun kita jarang memberi bahan bacaan yang berat kan. Mungkin di peringkat anak-anak ni kita banyak menggalakkan dia orang baca buku cerita, banyak baca novela. Jadi mungkin bila kita membaca novela ataupun buku cerita ni, kita tak boleh sangat nak apply teknik tadi ni, sebab teknik tadi tu lebih kepada bahan bacaan yang berunsur fakta, factual books, non-fiction. Jadi kalau bahan bacaan buku cerita ni, sebenarnya disiplin ni agak bukan nak kata longgar, tapi dia sebenarnya agak ringan. As long as anak-anak ini membaca buku cerita, buku fiction yang boleh mengembangkan imajinasi, itu bagi saya lah, pada pandangan saya, bagi saya sudah cukup baiklah. Okey, kita ambil satu soalan dulu. Soalan? Ni. Saya ingin tanya, adakah budaya membaca kita makin lenyap kerana ada gadget? Walaupun hakikatnya semua ilmu membaca datang dari buku, dan adakah kita punca hilang budaya membaca? Maknanya pasal inilah zaman sekarang ni, gadget. Budaya membaca hilang ke? Okey. Ini adalah satu soalan yang sebenarnya penting. Saya nak kata, kalau kita nak buat generalization terhadap budaya membaca itu telah hilang, mungkin tidak adil. Tapi kita, untuk jalan mudah, kita ambil 50-50 lah. Ada individu yang masih lagi banyak membaca, ya, dan dia memanfaatkan teknologi gadget ini untuk membantu dia membaca, dan pada masa yang sama ada juga mereka yang sudah lagi tidak membaca ataupun tidak berminat untuk baca. Sebagai contoh, saya ada menganjurkan kelas-kelas dengan pelajar-pelajar sekolah menengah ni. Kadang-kadang bila saya cuba tanya dia buku apa yang dibaca, memang dia kata dia tak baca buku. Kalau dia baca buku pun, dia baca buku-buku teks, buku-buku sastera yang menjadi komponen peperiksaan tu saja. Dia tidak membaca di luar lingkungan dia. Memang masalah ini berlaku. Tetapi pada masa yang sama juga, berdasarkan saya punya observation lah, saya tak buat kajian yang ini, sebenarnya masih ramai lagi orang-orang yang masih lagi gairah membaca dan membeli buku dengan banyak. Sebab lebih-lebih lagi sekarang ni kita ada pesta buku, kita ada kedai-kedai buku yang menjual dengan harga buku yang mahal. Cuba kalau kita pergi tengok kedai-kedai buku tu kan, orang masih ramai. Sekali beli berbakul-bakul kadang-kadang. Ni bukan masa pesta buku. Pergi kedai-kedai buku yang biasa ni, buku macam buku yang jual second hand, masih ramai lagi orang baca. Jadi bagi saya, dia mungkin ada, orang kata, pertarungan lah antara yang masih gairah membaca dan juga yang sudah lagi tidak berminat untuk membaca, tidak bermotivasi untuk membaca. Dia tak boleh nak kata orang dah tak minat. Dan gadget kita tak boleh salahkan, sebab orang kata membaca sebab gadget ni ada, kita tidak membaca pun, kita ada teknologi e-books yang boleh digunakan dengan guna gadget kan.
Tapi orang kita pun tak berminat. Itu dia berkait dengan soalan ni Muhammad Jamizal, seorang lagi senior saya. Soal perbezaan baca dalam gadget e-book dengan hard copy ni macam mana? Pengalaman dan absorption rate tu berbeza. Okey, terima kasih saudara Jamizal. Saya sebenarnya sebab saya mungkin saya punya pandangan ni akan bias sebab saya adalah seorang yang menerbitkan buku dalam format e-book dan saya juga memberi latihan untuk orang macam mana nak terbitkan buku secara e-book kan. Tapi pada masa yang sama juga saya banyak membeli buku-buku dalam format e-book ni, buku-buku yang berat, daripada buku-buku yang berat, komik dan juga novel. Saya pandangan saya lah, saya membaca buku dalam gadget ni tidak ada ganggu pun absorption rate tu. Sebab tadi sebut sama ada kita boleh faham tak, sebab ada novel-novel yang saya baca tu memang sampai hari ni saya boleh ingat apa yang berlaku. Jadi itu saya rasa bukan masalah absorben, kadar pemahaman tu terganggu dengan menggunakan gadget. Tapi bagaimana kita nak train diri kita ni supaya boleh membaca dengan aktif ketika kita membaca dengan menggunakan gadget tu kan. Itu sebenarnya cabarannya. Sebenarnya kalau kita membaca gunakan gadget ni, kita gunakan aplikasi contoh Google Playbook kan, banyak sebenarnya yang boleh membantu kita. Kita boleh buat highlight ataupun kita menconteng, kita klik dekat perkataan tu, dia boleh highlightkan paraphrase. Seperti kita boleh buat bookmark kan, bookmark yang kita boleh datang balik bila-bila kita nak refer balik point tu. Kemudian kita kalau kita ada jumpa perkataan yang kita tak faham sebagai contoh Google Play kan, kita klik dekat perkataan tu, dia akan automatic link dengan kamus. So semuanya boleh dibuat kat situ tau. Cuma ni saya selalu cerita benda ni dengan kawan-kawan yang bercerita bila kita cerita pasal buku dan juga e-book kan. Kita ni kadang-kadang kita tidak berani untuk membuat perubahan. Kita tidak berani untuk menggunakan teknologi untuk membuat perubahan yang positif kepada diri kita sebab kita terlalu tak berani nak berubah lah. So bila kita tak berani nak berubah ni, kita tak dapatlah manfaatnya tu kan. Macam mana membaca buku-buku e-book ni, membaca dekat mana? Dekat handphone ke, dekat laptop ke, dekat saya baca kat semua. Ada, okey, kalau macam saya contoh kalau macam saya kalau saya pergi kerja waktu lunch kan, kita order makanan, sementara order tak mana, kita bacalah dekat handphone. Dapat 5-6 surat sementara tunggu pesanan makanan tu sampai pun dah bermanfaat saya. Pada waktu-waktu lain, contoh bila saya balik ke rumah, saya nak pembacaan yang skrinnya lebih besar kan, sebab saya nak besarkan font teks yang saya baca tu, saya guna tablet, iPad. Yang iPad tu yang besar lebih kurang A4 tu kan. Ataupun kalau waktu-waktu saya duduk dekat meja, saya ada laptop, saya masuk akaun Google saya buka dekat saya punya laptop. So tak ada isu. Boleh saja kita manfaatkan ke semua laptop, gadget ataupun tablet. Jadi macam saya sendiri kalau membaca buku agak susah sikit kalau digital ni. Sebab kepuasan pada kertas tu lah. Bukan tak nak berubah tau. Kena ada bau kertas ke? Kena ada kertas tu, kena pegang dia punya keasyikan dia lain sikit lah. Kalau banding dengan e-book ni. Dan masalah pada ni lah, bila menatap digital screen ni kan, screen lama saya rasa kurang selesa sikit mata tu. Jadi mungkin ada setengah kata mungkin kalau gunakan apa nama tu, bukan iPad, tablet, Kindle, tablet. Kindle tu, Kindle dan sebagainya kan. Isu mata ni tak ada masalah lah kan, pandangan mata tu kan. Tapi setakat ni kalau untuk mencari jurnal itu memang dekat ni lah secara digital kan. Itu boleh lagi lah, boleh tahan. Tapi kalau nak lama-lama tu tak boleh lah. Cuma kalau saya nak tambah sikit lah, kita punya mindset ni bila kita nak cerita pasal e-book dan juga buku fizikal ni, kita bukan nak kata bila datangnya e-book ni kita nak buang buku fizikal ni. Tidak. Kita kena mindset kita adalah e-book sini adalah complementary. Dia membantu kita di dalam dunia pembukuan. Bukan nak kata semua orang kena baca e-book, kita dah tak nak jual buku. Ini bukan satu, kita jangan letakkan ini macam satu orang kata battle. Buku cetak lagi bagus ke ataupun e-book lagi bagus. Yang pentingnya dua-dua ni kita nak manfaatkan. Saya walaupun kalau orang tanya saya memang sokonglah e-book ni.
Tapi pada masa yang sama, saya masih lagi konsisten membeli buku-buku bercetak sampai tak ada tempat nak letak kat rumah. Kan? So maknanya kita mindset kita it is complementary. It's not confrontation, complementary antara dua elemen ni. Betul. Dan dari segi e-book ni juga dia memudahkan dari segi ni kan, apa nama ni, penerbitan kan. Dari segi penerbitan lebih mudah lagi banding cetak. Betul. Saya bab e-book ni, saya antara benda manfaat yang saya suka lah e-book, satu dia memudahkan penerbitan. Sesiapa saja boleh yang ada idea, dia boleh menerbitkan buku dalam format e-book lah. Kemudian harganya pula generally boleh dapat lebih murah daripada buku bercetak. Malah kita juga boleh dapat buku-buku yang sudah lagi tidak dicetak, diterbitkan ya. Mungkin penerbit dah tak berminat nak terbitkan dalam buku bercetak, tapi dia terbitkan dalam format e-book, kita masih lagi boleh dapat manfaat buku tu kan. Dan kemudian yang kelebihan e-book ni juga, kita boleh bawa contoh e-book ni di dalam kita punya smartphone ataupun kita punya tablet, beribu-ribu e-book kita boleh ada dalam handphone kita dan kita boleh bawa ke mana-mana. Jadi dah tak ada alasan untuk kita tidak membaca sebenarnya. Ya, alasan untuk tak membaca tu memang tak ada ruang untuk bagi alasan sebenarnya. Betul, sepatutnya. Tapi kalau dalam smartphone kita lebih banyak aplikasi yang kurang bermanfaat, banyak games dan sebagainya, jadi memanglah kita tak boleh nak manfaatkan gadget itu dengan kita punya budaya membaca tu. Dia berkait juga dengan bila e-book kita boleh banyak beli kan, app ataupun kita boleh download yang cuma kan. Jadi kita ada pilihan yang banyak boleh sampai ribuan kan. Betul. Satu budaya yang sama juga saya jumpa lah, kebanyakan yang suka membaca ni dia suka beli. Membeli buku yang fizikal ni pun, kalau beli dalam pesta buku ke ataupun dalam setiap bulan dia akan pergi kedai buku, dia beli buku kan. Dan buku ni pun tak semestinya dibaca. Dia biasanya dia simpan dulu dekat rak. Macam mana dengan budaya ni? Suka membeli tapi baca lagi. Dia dulu masa saya zaman-zaman sekolah ni, ada kawan-kawan dia term istilah ni, budaya kalau membaca ni dia kena budaya beli buku dan baca. Bukan beli buku saja. Beli buku dan baca kan. Sebab banyak orang beli buku dia tak baca. Okey. Tapi saya nak baca nanti. Macam tu nanti kita akan baca satu hari nanti. Saya bagi saya membeli buku dengan banyak ni sampai kadang-kadang kita tidak membaca. Saya lebih suka melihat bila kita membeli buku ni adalah satu pelaburan sebenarnya. Bila kita melabur tu, kadang-kadang kita not necessarily kita dapat manfaatnya pada waktu itu. Kadang-kadang buku yang kita beli yang kita tak pernah sentuh tu, mungkin lagi 2-3 tahun ada waktu-waktu kita perlu merujuk sesuatu maklumat ada dalam buku yang kita beli tu. Ya betul. Kan? Itu yang selalu jadi pada saya. Itu adalah bahan rujukan yang kita boleh simpan dekat rumah. Selain daripada kita simpan benda-benda yang tak bermanfaat kat rumah ni yang mungkin macam-macam kan, kita simpan buku-buku yang mungkin kita tidak membaca, tetapi suatu masa nanti buku tu boleh mendatang, kita boleh guna konten buku tu pada masa yang lain bila waktu memerlukannya. Itu adalah satu kepentingannya lah. Macam saya cerita pasal arwah ayah saya tadi, dia beli buku, saya tak pernah tengok pun dia baca, tetapi sekarang ni walau waktu-waktu yang saya perlu mendapatkan fast checking apa semua kan, saya boleh buka ensiklopedia dia tu, saya boleh buat saya makan. Nak check fakta saya ni betul ke tak. Itulah manfaat dia. Betul-betul. Kan? Saya ingat membeli tu sendiri tak ada masalah. Dia punya manfaat dia tu ialah pada membaca tu nanti kan. Tapi soal bila membaca, siapa membaca, yang itu mungkin soalan kedua lah. Membeli tu bagus lah. Maksudnya kita boleh elok lah digalakkan. Ni Abang Jamizal juga ada sebut, dia sama macam saya juga. Dia tak boleh berhilang bau kertas tu. Dia kata ada kajian mengatakan bau kertas tu sama macam keasyikan orang minum kopi kan. Ini mungkin orang yang mempunyai pengalaman macam saya jugalah. Seorang lagi, Mukhlis Mustafa sebenarnya any material of reading yang paling penting adalah keinginan untuk membaca. Kalau tak ada keinginan, tak ada makna. Segala bentuk bacaan amat bermakna. Macam mana, ada komen? Saya setujulah dengan saudara Mukhlis tu kawan saya tu. Saya setuju. Okey. Saya setujulah. Betul lah. Yang penting tu keinginan untuk membaca tu. Apa-apa benda pun kalau kita ada keinginan, susah macam mana pun kita buat juga. Tapi yang tak ada keinginan ni masalah dia. Orang suruh kita buat, orang letak benda atas depan kita, suruh kita buat pun kita tak nak buat. Sebab kita tak ada keinginan, tak ada motivasi nak buat kan.
Okay, dalam trend sekarang, penulisan tu dia tak semestinya dalam bentuk buku ataupun e-book tau. Ada juga penulisan blog, ada penulisan dekat social media kan, media sosial kan. Betul. Kadang-kadang panjang-panjang tu pun ramai juga orang baca dengan komen sebagainya kan. Jadi satu isu yang tadi ada abang sebut pasal misinformation kan. Okey. Kalau dalam mungkin tradisi membaca buku, kita boleh baca rujukan kat belakang dia. Kita boleh tahu semua dia kan. Tapi kalau dalam bacaan digital sekarang, kebarangkalian ada unsur-unsur kepalsuan kat situ. Mungkin diubah tanpa menunjukkan rujukan kan. Yang itu menyebabkan kepada sebaran berita-berita palsu kan. Betul. Tengok membaca tu jadi ramai orang baca, tapi macam mana pula nak menyaring. Yang itu satu benda lain pula kan. Betul. Jadi memanglah inilah masalah. Saya pun sebenarnya tak ada penyelesaian yang khusus untuk isu ni, sebab inilah masalahnya. Sebab zaman digital ini, sesiapa saja yang berminat untuk menulis boleh menulis, walaupun ada kalanya fakta dan juga maklumat yang diberikan tu mungkin orang kata half baked dan tak lengkap. Ada maklumat lain yang dia kena tahu untuk menjadikan fakta dia tu lebih tepat. Inilah cabarannya sebenarnya. Sebab tu tidak salah sebenarnya nak menulis, tetapi kena make sure ilmu kita tu, kita mempunyai pengetahuan. Kalau tak banyak pun kita mempunyai pengetahuan asas di dalam sesuatu perkara. Sebab ada yang menulis dalam bentuk sensasi, nak bagi orang hit dia punya website atau blog kan. Tapi orang yang bertanggungjawab ni, dia lebih kena pastikan penulisan dia tu adalah berdasarkan fakta-fakta yang betul lah. Memang saya pun tak ada penyelesaian benda ni. Penyelesaiannya adalah kepada mereka yang menulis, anda perlu menulis, anda perlu cek dulu fakta, anda perlu ada cek, anda perlu ada fakta, anda perlu pastikan anda menulis tu berdasarkan fakta dan maklumat yang tepat. Ada fakta yang kurang lengkap pun bahaya juga. Sebab tu kena sentiasa cek. Kita dah confirm, kita dah comfortable, baru kita riliskan kepada bacaan umum. Okay, kita ambil soalan seterusnya pada Azwan Effendi. Apakah perlu ada kawalan dalam jenis-jenis bahan bacaan? Kebanyakan negara maju agak liberal dan tiada kawalan yang ketat terhadap bahan bacaan. Negara maju wujud kebebasan kepada pembaca untuk memilih bahan bacaan. Maknanya bebas sajalah dari segi penerbitan apa saja bentuk tulisan kan. Macam mana pandangan? Bersabar soalannya. Datuk ni. Saya rasa benda sama ada kawalan, sama ada lah, ni pandangan saya lah, sama ada perlu ada kawalan atau tidak, itu adalah bergantung kepada kita kena tengok nilai-nilai lokaliti dan juga peruntukan sejauh mana kerajaan bersedia untuk menghadapi isu-isu yang mungkin timbul daripada bahan-bahan bacaan yang terlampau bebas. Dan ini hanya boleh dijawab oleh pihak berkuasa. Kalau pihak berkuasa merasakan liberalisasi bahan bacaan ini sesuatu yang boleh dikawal, impact dia tu boleh dikawal, tidak mendatangkan masalah, mungkin pada satu ketika benda ni boleh dibuat secara terbuka lah. Maksudnya kita boleh baca apa saja, tidak ada buku-buku yang diharamkan apa semua kan. Tapi kalau masyarakat kita sebagai contoh dirasakan masih belum bersedia, tapi itulah, kalau saya kata masih belum bersedia ni, nanti ada orang cakap sampai bila kita nak ini kan, nak bergantung pada ini. Sebenarnya adalah satu soalan yang sukar sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok trend akhir-akhir ni pun, saya tengok kalau ada buku-buku yang diharamkan, ada kalanya penulis dan penerbit tu mengambil inisiatif untuk mencabar keputusan-keputusan kerajaan ni di mahkamah kan. Jadi di mahkamah tu ada ruang yang lebih terbuka, yang lebih terkawal untuk membincangkan sama ada buku-buku tertentu ini boleh dibiarkan, boleh diterbitkan secara terbuka ataupun tidak. Pada khidmat saya memang tidak boleh memberikan jawapan yang tuntas, sebab
satu kita kena tengok dua aspek lah. Satu aspek government, government apa yang dia punya perception dia terhadap rakyat dia, apa yang dia nak jaga di dalam rakyat dia, dan juga apa yang daripada satu segi mungkin ramai yang kata kita sudah bersedia untuk bahan bacaan yang lebih terbuka apa semua kan. Jadi saya tak boleh, saya sebenarnya bukan tak boleh, saya tidak berminat untuk memberikan satu jawapan yang semua orang boleh pakai. Kita kena tengok case to case basis konten buku tu dan kita punya senario masyarakat kita lah. Dan kita tengok senario masyarakat kita ni sebenarnya tidaklah, kita banyak undang-undang yang mengawal masyarakat kita ni supaya tidak menjadi orang kata apa, ada pergaduhan, ada anonymity dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu kita kena letakkan dalam kita punya consideration jugalah. Okey, bagus ni macam ahli parlimen ni. Semua jawapan play safe Tapi memang betul. Dari segi kalau kita sebagai government kan, pemerintah, memang itulah apa orang kata public ada tanggungjawab dia. Yes, public interest istilah dia. Masalah umum tu kan. Ya, betul. Baik, ni soalan daripada Nur Huda Ramli. Sebelum ini kita kata membaca buku hendaklah dipupuk sejak kecil. Bagaimana keadaan orang yang meningkat usia yang mula nak membaca secara mendalam? Sebelum ni ada kekangan masa, macam-macam sibuk kerja sebagainya kan. Jadi sekarang dah tua ataupun dah berusia baru rasa nak baca, macam mana tu? Okey, saya punya tips, saya punya mungkin benda yang kita boleh amal untuk orang-orang yang baru nak membaca ni. Satu, kena ada waktu tertentu yang kita khususkan untuk membaca lah satu hari yang orang lain tak boleh kacau. Contoh macam kalau dia boleh, contoh saya ambil contoh sebagai pesara dia, kalau dia pesara, dia boleh cuba disiplinkan diri dia jam 9 pagi sampai pukul 11 adalah waktu dia membaca, dan sesiapa pun dia takkan bagi waktu itu untuk orang lain kacau dia. Dia takkan keluar, dia takkan apa-apa. Dia kena mulakan dengan small step macam tu lah. 2 jam tu mungkin masa yang terlampau drastik lah. Kita ambil setengah jam. You mulakan dengan masa yang sikit tetapi kena disiplin. Itu yang pertama. Kemudian amalan membawa buku ke mana-mana pun kena dibuat lah. Contoh orang yang dah berusia ataupun yalah dah berusia tak semestinya orang pencen. Mungkin orang umur 40-an, 30-an, lewat 30-an kan. Pergi ke mana-mana dia kena bawa buku dalam beg dia. Kalau tak pun dia kena ada e-books di dalam smartphone dia. Kalau dia pergi kedai mamak sementara tunggu kawan-kawan datang, dia boleh membaca sekejap. Ataupun dia jemput isteri, masa isteri nak jemput isteri dekat LRT, isteri tak datang, tak sampai lagi, dia boleh buka buku dia, baca 10 minit, 15 minit. Itu antara yang kita boleh amalkan lah untuk memupuk amalan membaca tu di peringkat usia yang lebih berusia lah. Kalau ada setengah keadaan kan, bila kita nak membaca, terutama bahan yang agak ilmiah ataupun yang berat lah kita katakan kan, bila kita baca tu, kita jadi mudah mengantuk. Yang itu kenapa tu? Itu benda tu berlaku pada saya pun. Sebenarnya kalau kita membaca buku yang berat-berat yang mungkin kita pun tidak ada pengetahuan asas untuk kita faham betul-betul buku tu, ada waktu-waktunya kita boleh jadi mengantuk. Jadi apa yang, kalau saya boleh share tips, kita boleh jadi mengantuk ni sebab macam saya cakap tadi, kita tidak ada asas untuk kita mengetahui sepenuhnya apa yang dibincangkan dalam buku tu, ataupun cara untuk kita mengatasi ni adalah, kalau saya boleh share, kita kena buat ada sedikit catatan ke, kita buat mind map ke, kita buat visual note ke apa kan dekat kertas yang lain, ataupun kita lukis sikit ke dekat buku tu apa semua, kita highlight, kita gariskan supaya dia tidak jadi satu pembacaan yang pasif lah. Kita ada melibatkan elemen-elemen tangan kita, kepala kita, mata kita, fikiran kita apa semua kan. Conteng dekat belakang buku ke apa semua. Itu boleh membantu mengurangkan kita punya rasa mengantuk apabila kita membaca buku lah. Kalau kita nak mula membaca kan, ada tak dia satu waktu yang boleh katakan waktu yang kita digalakkan membaca? Katakan sebelum tidur,
ataupun awal pagi? Ada ke? Kalau macam saya, mungkin sebab saya ni saya melihat masa yang membaca ni, sebenarnya saya tak tetapkan. Ini kalau saya lah, mungkin orang lain kan. Cuma saya, setiap waktu ni ada waktu yang sesuai untuk bahan bacaan yang saya nak baca. Contoh waktu pagi bila saya tengah segar, fresh tu, saya akan ambil bahan bacaan yang lebih berat. Contoh kalau macam masa PKP ni, waktu pagi, antara pukul 9 sampai pukul 12 tu, kepala kita tak penat lagi apa semua, saya akan ambil buku-buku yang lebih berat lah. Lepas tu kalau waktu petang, waktu kita mengantuk ke, lepas asar ke apa semua, kita nak baca bacaan santai, macam saya, kita boleh baca macam majalah. Kita boleh baca, kalau macam saya minat komik. Waktu ni kadang saya buka komik, saya tengok gambar dan apa semua kan. So, dia tidak ada, bagi saya lah, dia terpulang pada masing-masing, tetapi setiap waktu tu sebenarnya kita boleh sesuaikan dengan bahan bacaan yang tertentu. Kalau waktu fikiran kita tengah fresh, kita boleh baca bahan yang berat-berat lah, yang memerlukan konsentrasi dan juga fokus. Waktu-waktu yang kita nak relax, kita tak nak pening kepala, kita baca bahan bacaan yang santai. Baca blog ke, baca artikel-artikel yang orang share dalam FB ke apa semua kan. Baca majalah ke, baca komik ke. Waktu malam, kalau nak tidur baru membaca, saya takut terus tertidur lah kan. Waktu malam mungkin kalau nak tertidur, waktu nak tidur tu mungkin saya rasa kalau dia masih lagi, mental dia masih lagi kuat, dia boleh fokus lagi. Kadang dia juga berkemungkinan dia akan baca benda berat juga, sebab waktu tu waktu yang orang tak kacau dia. Tapi kalau waktu dia nak tidur tu, dia nak bahan bacaan santai, mungkin dia boleh baca buku macam buku novel, buku biografi, buku autobiografi, buku yang tak memerlukan banyak proses berfikir lah. Bila kita membaca kan, apa sebenarnya, ialah selain yang kita tahu memang kita membaca tu akan menambahkan pengetahuan kan, ada tak maksudnya kelebihan yang lain dari segi membaca ni untuk diri kita? Okey, point ni penting sebenarnya. Point ni sebenarnya yang kita mungkin tidak didedahkan daripada kecil, sehingga kita melihat membaca tu sebenarnya adalah satu beban. Satu beban ataupun dia related to intellectual or academical purpose saja. Saya dulu mungkin 10 tahun lepas kot, saya ada publish satu buku lah. Saya publish sendiri saja. Sebenarnya dalam buku ni saya ada ceritakan sebenarnya membaca ni banyak manfaatnya. Dia bukan terhad untuk pendidikan saja. Contoh bila kita membaca ni satu, saya bagi contoh. Ini bukunya Iqra ya? Ya, ada betul. Juga. Boleh. Ada betul. E-book, boleh beli e-book ni. Contohnya bila kita membaca ni, otak kita akan digerakkan, minda kita akan digerakkan untuk berfikir. Berfikir ni banyak function dia untuk kita menyelesaikan masalah, untuk kita memahami sesuatu masalah dengan lebih baik. Sebab fakta dan maklumat yang kita dapat daripada membaca tu akan membantu otak kita berfikir, menjadikan kita lebih cerdas. Sebab tu orang yang tidak membaca ni, masalah dia tidak ada apa benda yang akan simulate dia punya pemikiran. Jadi satu, otak kita akan berfungsi dengan lebih efisien, efektif bila kita membaca berdasarkan input dan juga fakta yang kita dapat. Even kalau kita membaca benda yang tak betul pun, otak kita akan reject konten-konten tu. Itu menyebabkan otak kita berfikir kan. Itu satu. Kemudian membaca ni, kelebihannya lain, membantu kita improve kita punya perbendaharaan kata. Masalah orang-orang yang mungkin dia kata dia susah nak menulis ni, kadang-kadang dia tak cukup perkataan. Jadi dengan lebih banyak membaca ni, kita akan jumpa lebih banyak perkataan baru yang membolehkan kita lebih artikulatif. Sebagai contoh, bila kita nak bercakap, kita lebih lancar. Sebab kita banyak words baru yang membantu kita membawa konsep baru yang kita boleh share dengan orang. Tanpa kita sedar kan? Tanpa kita sedar. Bukan maknanya kita tulis perkataan-perkataan baru, tak ada, tak perlu ya. Betul. Ada yang, kalau macam saya, peringkat umur ni, untuk macam contoh saya nak improve saya punya bahasa Inggeris, memang saya buat macam tu. Kalau saya baca novel, saya jumpa perkataan pelik-pelik ni, saya ambil lah. Saya cuba hafal lah. Sebab itu memang bila kita nak menulis, dia membantu kita punya membentuk struktur ayat yang lebih baik, dan juga setiap perkataan baru ni adalah satu benda baru yang kita belajar. Dia mesti ada elemen baru ataupun satu maksud baru yang membantu kita untuk bercerita dengan lebih baik kan, bercakap dengan lebih baik ataupun menerangkan dengan lebih baik. Itu benefit kedua. Benefit ketiga,
Bila kita banyak membaca, kita boleh explore. Kalau kita baca buku pasal negara-negara asing, tempat-tempat asing, kita boleh belajar tentang budaya, tamadun kat tempat tu tanpa kita perlu pergi ke sana kan. Itu yang ketiga. Keempat, sebenarnya bila kita membaca ni juga, membaca adalah satu cara untuk membantu kita meningkatkan tumpuan, fokus dan juga konsentrasi. Lagi lama kita boleh membaca tanpa diganggu, sebenarnya kita melatih otak kita untuk kita buat sesuatu perkara tu dengan lebih fokus. Masalah sekarang ini yang orang kata kurang daya tumpuan ni sebab kadang-kadang media sosial ni menyebabkan kita sekejap-sekejap kita nak tengok FB, nak tengok Twitter. Itu semua dia menyebabkan kita susah nak fokus sekarang tau. Sebab tu kalau siapa yang rasa kurang daya tumpuan tu, cuba ambil buku, tutup handphone, ambil buku, duduk dalam bilik, you cuba baca 10 minit. Itu kita train otak kita untuk fokus. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, ini yang pada pandangan saya memang betul, tetapi saya tak pernah buat eksperimen, saya tak pernah buat kajian lagi. Teori saya lah. Membaca ni sebenarnya dia akan meningkatkan keyakinan diri. Sebab bila lagi banyak kita membaca, kita banyak jumpa fakta baru, pengetahuan kita meningkat dan sebagainya, kita berasa lebih selesa dengan diri kita sebab kita tahu banyak benda yang sama ada orang lain tahu dan juga banyak benda yang orang lain tak tahu. Jadi itu memberikan kita sedikit keyakinan untuk kita berhadapan dengan orang. Kita lebih yakin bercakap, kita lebih yakin berfikir, kita lebih yakin untuk memberikan pandangan. Seterusnya banyak ni. Membaca ni juga akan mencetuskan sifat ingin tahu dan pembelajaran, menghidupkan pembelajaran sepanjang hayat. Bila kita membaca ni, kita sentiasa ada curiosity untuk mengetahui dengan lebih dalam terhadap benda yang kita baca. Mungkin satu buku yang kita baca ni, kita tahu satu fakta, sikit saja. Dan ada kesempatan lain bila kita jumpa buku lain yang menerangkan fakta itu, kita lebih berminat untuk mendalami. Ini yang menyebabkan non-stop. Walaupun kita dah tak di sekolah, kita sentiasa mencari buku untuk belajar, mendalami ilmu, mengetahui perkara-perkara, fakta-fakta yang baru. Itu yang dikatakan pembelajaran sepanjang hayat tu tak payah pergi sekolah pun sebenarnya. Memang pun kita pun memang sepatutnya tak ada istilah berhenti belajar kan. Betul. Maknanya memang sampai ke matilah kita belajar, kita baca buku ke apa semua. Betul. Saya pernah baca ada kajian mengatakan pasal membaca ni juga boleh mengurangkan atau meredakan tekanan. Tekanan. Baca kan. Saya tak ada kajiannya. Saya memang tak ada buat kajian semua benda ni pun. Cuma memang membaca ni pun adalah satu bentuk terapi. Istilah dia tu, terapi. Kan? Kalau kita tengah stres ke, kita tengah ada masalah-masalah, kita boleh ambil bahan bacaan yang tertentu yang kita suka baca, yang boleh menyebabkan kita rasa feel good. Contoh macam saya lah. Saya ambil contoh saya macam kalau saya pening kepala memikir apa semua, kadang saya suka baca komik. Baca komik DC ke Marvel kan. Saya nak lari daripada benda-benda yang menyesatkan kepala ni. Kita boleh membaca benda-benda yang lebih ringan lah. Ataupun kalau nak lagi betulnya, baca Quran lah. Kan? You dah stres dengan hidup, dengan masalah yang pelbagai dalam dunianya, you ambil air sembahyang, you duduk, you baca Quran sampai sejam. InsyaAllah, dia akan membantu you untuk menjadi lebih tenang. You boleh berfikir dengan lebih selesa. Itu yang dikatakan membaca itu sebagai satu terapi tu. Kajian yang dibuat yang saya kongsikan ni 2009 ni, University of Sussex. Dia kata boleh menurunkan, meredakan kadar tekanan ni sampai ke 68%. Lebih baik daripada metod mendengar muzik ataupun minum secangkir teh. Jadi ada kajian. Mungkin lah saya nak justify kajian. Mungkin bila kita membaca dengan betul, contoh bila kita stres, kita ambil satu buku yang kita berminat nak baca, contoh buku cerita lah, cerita yang bagus untuk kita baca, kita ambil, kita baca. Dia yang boleh jadi reduce stress tu, daripada satu segi kita divert kita punya attention daripada fikir masalah kita tu, kita menenggelamkan diri kita di dalam dunia yang lain. So buat period itu kita kurang sikit stres. Mungkinlah justify lah kenapa benda tu berlaku kan. Ya. Arwah datuk saudara saya pun waktu dia sakit kan, dia dah usia tua kan, doktor pun menyarankan untuk membaca supaya menghilangkan daripada jadi nyanyuk tau.
Dan alhamdulillah sehingga dia meninggal dunia tu dia tak nyanyuk, dia punya fikiran cukup tajam kan. Dari segi perbualan dengan dia pun macam orang muda lah, sangat banyak kan. Betul. Orang yang baca ni memang seronok sembang dengan orang baca ni. Kadang-kadang dia antara logik dengan tak logik semua dia boleh gaul sekali dan jadi seronok sembang dengan dia. Okey, saya tengok banyak lagi soalan, kita mungkin tinggal lagi 10 minit. Jadi saya ambil lagi soalan yang lain Soalan daripada saudara Ezwan, soalan yang sama juga ditanya oleh Jamizal. Boleh kupas sedikit tentang peringkat membaca lebih tinggi, iaitu speed reading, baca dengan pantas ni. Okey. Speed reading ni kalau saya boleh share lah secara terima kasih Datuk Ezwan tanya soalan ni. Speed reading ni sebenarnya adalah teknik membaca. Kita ni masalahnya agak kurang pendedahan terhadap speed reading ni sebab di sekolah pun kita tidak dilatih betul bersungguh-sungguh untuk mengamalkan speed reading ni. Cuma secara ringkasnya saya boleh cerita speed reading ni adalah teknik daripada biasa kalau kita membaca kan, ramai di kalangan kita yang membaca perkataan demi perkataan kan, kita lompat daripada satu perkataan. Contoh macam kalau ada satu perkataan ni kita lompat satu perkataan kan. Dan masa kita melompat tu kadang-kadang kita menyebut perkataan tu lagi dalam kepala kita. Jadi speed reading ni pula adalah satu teknik apabila dia lain daripada teknik konvensional membaca ni, iaitu bila kita tengok perkataan tu, kita tidak sub-vocalize. Kita tidak menyebut perkataan tu dalam diri kita sama ada secara zahir ataupun senyap. Kita tengok perkataan terus kita kenal apa perkataan tu. Jadi masa yang digunakan kalau pembacaan konvensional, kita baca satu perkataan tu kita sebut sama ada secara kuat ataupun secara perlahan tu. Masa kita speed reading tu kita tidak lagi menyebut perkataan tu. Sebaliknya kita tengok perkataan tu kita dah kenal apa maksud dia. Itu yang pertama. Dan kedua, bila kita speed reading ni, kita tidak lagi melihat satu perkataan ke satu perkataan. Biasanya speed reading ni kita akan membaca dalam orang panggil clunks ataupun phrase by phrase. Contoh kalau ada satu ayat tu 10 perkataan, kalau konvensional punya pembacaan konvensional kita akan baca 10 perkataan kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tapi speed reading ni kita mungkin akan baca sekali kita tengok kita akan ambil satu phrase yang ada 3 perkataan. Satu phrase yang ada 5 perkataan. Itu yang menyebabkan dia lebih cepat berbanding dengan conventional reading skill lah. Jadi speed reading ni cabaran dia masalahnya macam saya pun walaupun saya memberi training juga kepada budak-budak tentang speed reading ni, cabaran kita sebenarnya kita tidak dilatih daripada kecil untuk speed reading. Kita boleh amal tetapi sebab kita dah terbiasa dengan sub-vocalization ni, kadang kita baca kita masih lagi mendengar perkataan yang kita sebut dalam otak kita kan. Kita belum boleh sampai lagi. Bila kita tengok kita terus faham maksud dia. Penuh implied and inference dia semua kita boleh faham. Itu yang kita nak kena latih tu. Dan memang skill ni kalau boleh amal bagus lah. Cepatlah sikit kita baca buku kan. Okey, Asmawi Asari, adakah teknik pembacaan itu berbeza dan atau teknik yang sama boleh digunakan pakai dalam tulisan akademik? Adakah cara pembacaan genre ke apa macam mana? Okey, kalau saya share sikit lah, kalau dalam buku ni kan, bila kita membaca awal sesi ni tadi, saya ada cerita bila kita membaca buku non-fiction lah, buku fakta, buku non-fiction ni, kita lebih kritis bila kita membaca tu. Penulisan tu, apa yang writer tu tulis, kita akan cuba tengok sama ada writer ni telah menulis secara logik, dia telah menggunakan fakta yang betul. Ini lebih sesuai kita gunakan ketika kita membaca buku-buku non-fiction dan juga buku akademik. Malah buku akademik lagi tinggi dia punya tahap tu sebab kita kena, biasa kalau kita tengok penulisan akademik ni, setiap hujah yang diberikan tu mesti ada sandaran rujukan kan. Dia mesti ada buku dia rujuk, kertas apa yang dia tunjuk, research dia apa semua. Lebih kritikal ketika kita membaca buku-buku akademik. Tetapi bila contoh kita baca macam novel, buku cerita kan, teknik ni tidak terpakai sebenarnya. Bila kita membaca buku novel apa semua, kita lebih fokus kepada jalan cerita, perkembangan watak. Logik pun kadang-kadang dah tak logik dalam buku cerita ni, tapi kita tidak lebih. Yang baca novel dia baca ujung dulu, nak tahu apa kesudahan. Rugi lah. Itu cheat lah tu.
Supaya dia dapat apa orang kata, dapat tahu apa penghujung dia. Kalau penghujung sedih mungkin dia tak nak baca ke, tak tahulah kan. Ada jenis macam tu. Mungkin kalau dia baca ending dulu dia tahu cerita last kali semua orang mati, dia tak nak baca novel tu kan. Cuma coming back to the question, coming back to the question, maksudnya memang ada beza lah teknik membaca akademik non-fiction dengan buku-buku fiction ni. Kesimpulannya. Jadi ada soalan satu Ini soalan Akmaliah Bangkit. Yang ini panjang. Dia disebut pasal dia lebih suka membaca bila wifi internet dah tak ada line kan, tak berfungsi. Waktu tu lah mencari buku dan sebagainya. Kemudian soalan dia yang sebenarnya tentang soalan saya, betul atau tidak kita perlu banyak buku? Sebab dekat sini terpotong sikit saya bacakan sebab berguru pun kita kena ada banyak guru. Jadi adakah buku pun sama? Maknanya kita kena banyak baca macam-macam buku. Soalan dia sama ada betul ke kita kena banyak baca buku Ya, kita perlukan buku, membaca banyak buku. Maknanya bukanlah ikut saya punya faham lah. Bukanlah maknanya kalau kita baca satu buku, kita rasa dah cukup dah buku tu. Mungkin kita kena semak silang lah, istilah akademiknya macam semak silang, baca pula buku-buku yang dalam subjek yang sama kan, tapi ditulis oleh orang lain. Mungkin untuk kita mengenal pasti mana fakta tidak. Of course bila kita memang it is highly recommended untuk kita refer banyak buku pun, even pada satu orang kata apa, subjek matter yang sama kan, kita memang kena baca lagi buku-buku lain yang ditulis oleh orang lain untuk menambah, memperkukuh lagi kita punya kefahaman terhadap benda yang kita baca pada satu buku tu lah. Memang tak salah pun, memang digalak, memang kita lagi banyak buku kita baca lagi bagus. Kadang-kadang tu ada buku lain tu dia akan menyentuh sisi lain yang tidak disentuh oleh buku pertama. Mungkin buku pertama ni orang ni menulis, dia ada bias-bias tertentu. Buku kedua ni ditulis oleh orang yang lebih neutral, yang dia pendapat dia lebih objektif kan. Dan yang lagi penting tu kita kena ingat perlambangan yang Allah sebut di dalam saya selalu motivasikan diri saya lah. Perlambangan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang bagaimana ilmu Allah ni adalah ibarat 7 lautan kan, yang kalau ditulis dengan pohon-pohon kayu di dunia ni pun tak habis dakwat dia kan. Habis dakwat dia tak cukup lagi nak cerita ilmu Allah tu. Jadi kalau kita apply ke benda ni, ilmu terhadap sesuatu benda tu memang sangat banyak. Kalau kita ada satu buku yang mencerita tentang satu konsep, pasti ada lagi ilmu berkaitan benda yang sama yang ditulis oleh orang lain dengan ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang dia ada, yang boleh mengukuhkan lagi, boleh menambahkan lagi kita punya korpus knowledge tu lah. Jadi memang bagus lah, memang bacalah sebanyak buku, dan lagi bagus bila you baca lagi banyak buku, you boleh bentuk you punya fahaman you sendiri terhadap satu topik tu kan. Kita tinggal lebih kurang 4-5 minit ya. Nur Huda Ramli bertanya, bagaimana tips membaca buku berkaitan kemahiran berbahasa, bahasa asing lah, belajar bahasa asing? Sebab saya pun tak ada, pertama sekali saya bukan expert dalam pelajaran bahasa asing lah. Cuma yang boleh saya sharekan, kalau you nak belajar banyak bahasa asing ni, beli buku yang berkaitan dengan pelajaran bahasa asing, you kena banyaklah beli buku tentang pengajian bahasa asing ni. You kena beli buku yang sebagai contoh, buku yang cerita pasal Nahu. Contoh kita ambil bahasa Inggeris lah, kita ambil bahasa Inggeris. You kena ada buku yang cerita pasal Nahu, dia punya grammar. You kena beli buku yang bercerita tentang aplikasi bahasa tu dalam konteks yang lebih formal, real application of the knowledge dalam konteks yang lebih real kan. Sebab kalau you beli buku Nahu saja, you akan tahu aspek Nahu, tapi daripada segi contoh sampel ayat, struktur ayat tu, you kena cari buku yang fokus kepada itu juga. So you kena beli pelbagai angle yang bercerita tentang pengajian bahasa asing lah. Macam saya cakap tadi, ada buku Nahu, ada buku berkaitan sampel ayat, ada buku berkaitan dengan teks saja, artikel apa semua kan. Kena pelbagai lah.
Baik, macam saya pernah belajar bahasa asing ni. Kalau saya mungkin kekurangan saya tak boleh baca dengan membaca. Saya lebih suka praktis lah. Jadi bila praktis tu nampak lebih berkesan lah. Baca tak menjadi. Baca tak menjadi. Terpaksa pergi sampai ke China untuk boleh cakap bahasa Cina kan. Contoh soalan ni pun saya suka juga dengar daripada saudara Mukhlis Trend sekarang banyak infografik. Jadi adakah infografik ni menjadi elemen penting dalam terbitan buku dan juga artikel? Okey. Ini related dengan apa yang saya juga expose, yang ilmu bidang baru yang saya sedang belajar apa sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor dan juga saya boleh share sikit Dr. Rozaimi Makrani yang sekarang ni saya banyak bekerjasama dengan dia di dalam latihan-latihan, siri-siri latihan freehand visual skill dan juga freehand visual communication skill freehand visualization skill FVS dengan freehand visual communication skill. Visual communication skill. Okey, FVCS. FVS dengan FVCS. Jadi sekarang ni antara training yang saya anjurkan bersama dengan kerjasama Dr. Rozaimi Makrani ni, kita latih profesional untuk menggunakan kemahiran freehand ataupun sketching untuk communicate dengan menggunakan media belakaran. Related to soalan tadi, sekarang ni masalahnya punca selepas tahun 2000 ni, kita kata era ledakan ICT ni, terlampau banyak maklumat di pasaran. Terlampau banyak maklumat di pasaran, sama ada yang berguna, yang tak berguna, yang kita pun tak tahu berguna ke tak pun ada. Ada macam-macam maklumat ada. Jadi cara untuk kita mengambil maklumat yang penting, yang simple nak bagi orang faham ni, sebab itulah sekarang ni lebih banyak orang menggunakan infografik. Sebab dia nak saring maklumat-maklumat yang tak begitu penting, tak berguna, yang mungkin berguna tapi tak related kepada situasi itu. Dia hanya fokuskan maklumat yang penting dalam bentuk infografik. Dan semua ini adalah berpunca daripada ledakan ICT, digitalization yang terlampau banyak maklumat berada di pasaran. Saya guna istilah, terlampau banyak maklumat yang berada di pasaran yang dihujankan ataupun dibanjiri, yang membanjiri dan menghujani kita. Jadi sebab itu orang lebih mudah memahami maklumat yang telah dibentuk dalam format infografik dan juga kalau macam bidang saya tengah buat latihan dengan Dr. Rozaimi ni, lukisan ataupun sketching lah, freehand visual. Ini memang akan jadi satu trend yang penting selepas ini, sebab selagi mana kita hidup di dalam dunia yang penuh dunia yang terlalu banyak maklumat, kena ada cara untuk kita menghususkan maklumat mana yang penting untuk kita guna dan kita faham, dan kita memilih untuk simplify everything. Sebab dia benda yang penting-penting pun sebenarnya dia simple aja. Kalau saudara saya boleh setuju lah, benda yang paling penting dalam dunia ni sebenarnya simple aja, dia tak kompleks sebenarnya. Ini kena fikir dalam ni apa kita cakap ni. Jadi macam ni kita nak simplify. That is kepentingan infografik yang memang sekarang ni dah jadi trend. Sebab manusia ni memang telah saya share satu buku yang saya baca, Mind Rules. Memang John Medina tu dia kaji otak, dia kata manusia punya daya visual ni sangat tinggi. Kalau you bagi satu gambar, dia lebih banyak boleh menyimpan maklumat daripada teks yang banyak. Sebab tu infografik tu mewakili konten yang dalam bentuk gambar lah. Sama juga dengan freehand visual communication skill tu. Dan juga kita kena ingat pemikir, satu lagi pemikir masa depan kita, John Nisbet dalam buku dia Mindset tu, buku dia Mindset tu menyebut antara benda yang kita kena prepare adalah visual culture. Sekarang ni kita semua dah berada di visual culture sebab orang lagi suka tengok visual. Betul. Sekarang ni pun kadang-kadang saya tengok live view orang tu susah sangatlah penerangan ni, cuba lukis. Dia lagi suka dalam bentuk image untuk memudahkan dia faham. Dan benda ni tak salah sebenarnya. Dia adalah selari dengan ledakan maklumat dan informasi yang terlalu banyak dalam dunia kita sekarang. Dalam bentuk yang ringkas dan mudah dibaca tu, secara tak langsung pun boleh menarik orang untuk membaca lebih mendalam, kan? Betul. Sekarang ni kalau kita tengok buku, kebanyakan buku-buku sekarang ni dia dah mula ada image, dia dah guna ada infografik kan. And then biasanya kalau dekat hujung perenggan tu pun dia akan summarize balik
Kalau satu bab tu 30 muka surat, ada satu page akhir tu dia akan summarize apa yang dia dah explain dalam bentuk gambar ke apa ke. Memang trend sudah berlaku sekarang ni lah. Okey, sebelum kita nak akhir, tiba-tiba saya teringat satu soalan. Jadi saya tambah 2-3 minit lagi. Okay. Ini sembang kan. So kita tak kisahlah masa kita tak ikut siaran TV ke apa. Apa nama ni. Saya terfikir macam mana kebanyakan mungkin kita tengok contoh kita punya Menteri Agama lah, Mufti kita kan. Ataupun beberapa tuan guru ke ataupun pensyarah-pensyarah yang terkenal kan. Mereka bercakap seolah-olah buku di depan mata. Maknanya dia ingat apa yang dia cakap. Maksudnya dia boleh recall, sebut nama penulis, sebut ayat yang disebut ataupun ditulis oleh penulis tu. Macam mana ingatan tu boleh sekuat itu? Okey, kalau berat soalan ni. Saya rasa ingatan yang kuat ni, okey, kalau sebagai orang Islam lah kan, ingatan yang kuat ni kita boleh relate kepada banyak benda lah. Pertamanya berkemungkinan saya pun tak boleh bagi jawapan yang total saya rasa betul. Berkemungkinan kitab-kitab yang dirujuk itu selalu diulang baca. Selalu diulang baca untuk mengukuhkan, bukan untuk ingat, dia nak affirm. Kadang-kadang sampai sekarang pun saya pun ada sesuatu benda yang kita pegang, yang kita dapat daripada sesuatu buku tu, kita akan bila ada waktu-waktu kita rasa tak berapa confident, walaupun benda tu dah ada dalam diri kita, kita akan kembali buka balik buku tu dan nak confirm, kita nak reaffirm balik knowledge kita terhadap benda tu. Mungkin pertamanya benda tu berlaku macam tu lah. Kemudian bila dia dah selalu menulis dan menyebut benda tu berulang kali, dia akan sentiasa kekal dalam kepala dia. Dan berkemungkinan hati-hati yang bersih ni lahir daripada orang yang berjiwa bersih, orang yang sentiasa membersihkan diri dia, membersihkan hati dia, sentiasa menyucikan diri dia lah. Sebab tu dia boleh ingat benda-benda yang baik-baik ni sampai bila-bila. Ini pandangan saya lah. Jadi soalan ni berat ni. Tapi memang betul. Saya pun pernah dengar juga dari segi bila kita membaca, kita berkongsi. Sama ada dalam bentuk kita bagi ceramah ke, kita bercerita dengan orang lain, itu pun akan menguatkan lagi ingatan kita kan. Yes, betul. Jadi saya terima kasih sangatlah, banyak-banyak terima kasih kepada Abang Yusni. Saya rasa satu perbincangan sembang petang yang bermanfaat lah. Banyak benda saya pun baru belajar. Dan bila sebut tentang FVS dengan FVCS tu, InsyaAllah saya harap saya dapat bersembang juga dengan Dr. Rozaimi. Kita sembang-sembang macam ni dengan doktor untuk cerita pula lebih lanjut lah tentang visualisasi ni kan. Saya rasa ramai pun nak tanya soalan lagi, dah tak sempat dah kita nak cerita sebab nanti panjang sangat. Kita kalau ada keperluan lain, mungkin dalam topik-topik atau subjek yang lain kita boleh sembang lagi lah. Terima kasih sekali lagi bang Jadi terima kasih saudara Suhail kerana menganjurkan sesi ni yang sangat bermanfaat ni, kena mengundang saya. Alhamdulillah. Dia orang kata tengah PKP ni kita banyak masa depan komputer kan. Jadi banyak waktu macam ni kita nak bersosial tapi kita tak boleh keluar. Jadi inilah cara kita bersosial secara online Jadi saya suka banyak point dan antara yang paling penting bagi saya, bagi siapa yang macam mungkin belum ada minat membaca kan, seperti mana yang Abang Yusni sebut tadi. Jadi mungkin dalam waktu kita duduk di rumah ni dengan hashtag duduk di rumah baca buku ni kan, kita boleh banyak cuba membaca. Kalau susah pun sampai mengantuk tidur pun tak apa, tapi yang point yang tadi kata, amalkan dengan tetapkan satu masa untuk kita membaca setiap hari membaca, dan satu lagi amal bawa buku bersama kita kan. Yang ni mungkin amalan yang boleh kita usahakan semasa PKP dan juga selepas PKP lah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada saudara Yusni Yusof, senior saya, mentor saya, dan banyaklah yang telah diajar pada saya. Dan kepada semua yang ikuti sesi sembang petang, kita jumpa lagi InsyaAllah nanti dalam sembang petang yang lain. Masanya saya akan beritahu dalam FB sebab dia ikut tetamu kita lah. Bila tetamu kita berkelapangan, waktu itulah untuk kita buat sesi sembang petang. Kalau ada idea atau pendapat nak dikemukakan, sila PM saja dalam laman saya ni.
dan kita akan usahakan untuk berbual tentang topik itulah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang nak subscribe YouTube saya. Pergilah ke YouTube Suhailah dan di situ tolong subscribe, insya-Allah lagi banyak sokongan, lagi rajin saya nak buat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Ya.